Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari yang indah ini. Jadi pada hari ini, kalau tidak lain dan tidak bukan, kami akan membincangkan tentang salah satu subtopik yang ada di dalam subjek SKP 3112, falsafah dan isu semasa. Subtopik yang saya maksudkan ialah egoisme. Jadi sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang subtopik kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Muhaiminul Hakim bin Ahmad Fauzi, merupakan pelajar tahun pertama dalam bidang pentadbiran perniagaan dan pemegang nombor matrik 206178. Jadi saya tidak keseorangan pada hari ini. Bersama-sama saya ada 3 orang lagi ahli panel yang cantik-cantik dan pandai. Jadi ahli panel kita yang pertama, saudari Dahlia Diana. Hai, nama saya Dahlia Diana binti Muhammad Fazil Najib, pemegang nombor matrik 206699 dan sedang mengambil jurusan pentadbiran perniagaan. Terima kasih saudari Dahlia kerana bersama dengan saya pada hari ini. Ahli panel kita yang kedua, saudari Nur Amira Syazah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amira Syazah binti Amir, memegang nombor matrik 206051 daripada jurusan pentadbiran perniagaan. Wah, nampak muka tu berseri-seri ya. Dan ahli panel kita yang ketiga, Farah Eliana. Hai, nama saya Farah Eliana binti Abdul Jalil, pemegang nombor matriks 208914. Saya merupakan pelajar dalam jurusan pentadbiran perniagaan. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel yang bersama-sama saya pada hari ini. Jadi topik perbincangan yang kami jalankan ini adalah berdasarkan infografik yang telah kumpulan kami siapkan. Di dalam infografi ini terdapat beberapa objektif yang perlu kita fahami dan perlu kita ketahui. Jadi secara umumnya objektif yang ada di dalam infografi ini, setiap daripada kami perlu mengetahui tentang lebih lanjut tentang apakah yang dimaksudkan dengan egoisme, dan mungkin terdapat kategori-kategori egoisme yang perlu kami fahami, dan contoh mungkin, dan kesan kebaikan dan keburukan egoisme kepada individu dan masyarakat. Jadi, izinkan saya untuk mengambil masa sedikit daripada kalian untuk menerangkan serba sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan egoisme. Jadi, menurut sumber yang saya dapat, egoisme menurut Kamus Pelajar edisi kedua merupakan fahaman atau aliran pendapat bahawa segala perbuatan kita didorong oleh perasaan mementingkan diri sendiri ataupun hal yang mementingkan diri sendiri. Kamu semua tahu tak bahawa perkataan egoisme ini berasal dari ego, dan ego ini membawa maksud pandangan seseorang tentang harga dirinya sendiri, dan ego ini juga akan mempengaruhi keyakinan, tingkah laku, cara berfikir, kemahuan dan tindakan mereka. Ego merupakan perasaan dirinya dalam keadaan sedar yang berupaya menguasai fikiran serta tindakan seseorang. Jadi, sudah panjang saya bercakap ni. Jadi, kita bergeraklah ke soalan yang pertama. Jadi, soalan pertama ini saya tujukan khas kepada saudari Dahlia Diana. Okey, jadi soalan dia berbunyi seperti mana yang kita tahu, egoisme dapat dibahagikan kepada beberapa kategori. Dan mungkin kawan-kawan kita kat luar sana ingin mengetahui tentang apakah ataupun ada berapa kategori yang ada di bawah konsep egoisme ini. Okey, dipersilakan saudari Dahlia Diana. Terima kasih moderator. Baiklah, egoisme ini sebenarnya adalah satu konsep yang amat sempit. Akan tetapi, ia terbahagi kepada banyak kategori. 2 kategori yang paling popular adalah egoisme psikologi dan egoisme normatif. Sebelum itu, ingin saya menyatakan bahawa kategori yang terdapat dalam infografi adalah fokus utama bagi tajuk ini. Dan seperti yang dinyatakan oleh saudara Muhaimin, infografi ini bertujuan agar pembaca dapat memahami sesuatu dengan lebih mudah. Jadi, saya akan menjelaskannya dengan lebih lanjut tentang kategori egoisme ini supaya para hadirin dapat lebih mengenali tentang egoisme.
Yang pertama sekali, saya akan membincangkan tentang egoisme psikologi. Egoisme psikologi ini adalah satu teori deskriptif tentang bagaimana manusia bertindak, di mana objektif utama manusia adalah demi kepentingan diri. Sekiranya pandangan ini betul, jadi ini bermaksud bahawa walaupun seseorang individu kelihatan seperti bertindak demi orang lain, iaitu altruisme, mereka sebenarnya melakukannya demi kepentingan diri sendiri. Namun, egoisme psikologi ini mengatakan bahawa orang bertindak secara altruistik kerana ia akan memberi kebaikan kepadanya dalam masa jangka panjang atau ia membuat mereka berasa senang apabila melakukannya. Di bawah egoisme ini, terdapat banyak lagi kategori. Antaranya adalah kategori egoisme psikologi berdasarkan keinginan dan berdasarkan objektif. Egoisme psikologi berdasarkan keinginan menyatakan bahawa manusia selalu melakukan apa yang mereka hendak. Misalnya, bagi sesuatu aktiviti yang dilakukan, seseorang individu sebenarnya mempunyai pilihan untuk tidak melakukannya. Jadi, ini menunjukkan bahawa individu tersebut melakukannya atas keinginan dan seterusnya menanggung akibatnya. Akan tetapi, egoisme psikologi berdasarkan keinginan ini tidak dapat dibuktikan kerana tidak menyatakan mengapa seseorang itu membuat pilihannya. Yang kedua adalah egoisme psikologi berdasarkan objektif, iaitu seseorang individu melakukan aktiviti tersebut untuk mencapai objektif. Terdapat segelintir orang mengatakan bahawa ia adalah untuk mencapai kesenangan, manakala yang lain pula berpendapat bahawa ia adalah untuk mendapatkan faedah yang paling besar. Akan tetapi, egoisme psikologi sebenarnya tidak dapat diterima oleh kebanyakan ahli falsafah kerana menurut mereka, egoisme psikologi ini tidak dapat dibuktikan sebab egoisme psikologi ini merupakan teori mengenai motivasi dan pendirian yang terpenam dalam seseorang. Misalnya, kita tidak dapat tahu secara mendalam dan terperinci tentang mengapa seseorang itu berbuat demikian. Hanya individu yang melakukannya yang tahu. Namun demikian, ramai yang tetap menggunakan kategori ini sebagai rujukan untuk mengetahui motif seseorang individu. Baiklah, seterusnya adalah egoisme normatif, iaitu tentang apa yang harus manusia lakukan. Dua jenis egoisme yang terkenal adalah egoisme etika dan egoisme rasional. Dalam infografik, kami telah memilih untuk menerangkan tentang egoisme etika kerana ia merupakan satu konsep yang amat berkait rapat dengan kehidupan kita semua. Jadi, marilah kita teruskan dengan teori egoisme etika. Egoisme etika mengatakan bahawa tindakan moral adalah tindakan yang egoistik dan seseorang seharusnya selalu bertindak secara moral. Jadi, mengapakah ahli falsafah mengatakan ia adalah bersifat egoistik? Okey, sebenarnya macam ni. Egoisme etika berlaku kerana seseorang individu tidak mengetahui yang terbaik untuk orang lain kecuali untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, apabila seseorang itu melakukan sesuatu, ia secara tidak langsung atau secara langsung menjadi tidak moral. Misalnya, apabila seseorang itu cuba untuk membuat yang terbaik untuk orang lain, dia mungkin akan tersinggung perasaan orang lain kerana perasaan dan keinginan orang lain adalah bersifat peribadi. Oleh itu, egoisme etika ini juga berpendapat bahawa seseorang individu haruslah menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Hal ini adalah kerana sifat manusia adalah saling bergantung antara satu sama lain. Jadi, adalah lebih baik jika seseorang individu dapat menjaga diri sendiri terlebih dahulu supaya tidak menyusahkan orang lain. Seterusnya, egoisme etika membawa kepada egoisme rasional, iaitu tentang manusia perlu bertindak secara rasional. Nak bagi semua untuk faham dengan lebih senang, saya akan bagi satu contoh. Contohnya adalah Ayn Rand, penulis egoisme rasional yang paling popular menentang mengorbankan kepentingan seseorang demi orang lain kerana ia adalah tidak bermoral. Beliau berpendapat sedemikian kerana jika seseorang tidak menggunakan kelebihan yang terdapat sepenuhnya, maka ia menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap kelebihan yang diberi oleh semula jadi. Walaupun begitu, banyak ahli falsafah berpendapat bahawa egoisme rasional tidak memberi justifikasi yang sepenuhnya terhadap egoisme etika. Kerana semua orang mempunyai pendapat masing-masing dan kerana itu juga rasional manusia adalah berbagai-bagai. Itulah sedikit ilmu yang ingin saya sampaikan tentang kategori egoisme. Sekian, terima kasih. Wah, jawapan daripada ahli panel kita yang pertama sangat-sangat jelas dan sangat-sangat tepat. Terima kasih saudari Dahlia Dana. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini ditujukan khas kepada saudari Farah Eliana. Jadi soalannya berbunyi seperti, kalau kita menerangkan konsep egoisme ini secara umum, mungkin ada di antara kita yang kurang faham. Jadi soalannya,
Bolehkah saudari Farah Eliana menerangkan kepada kami semua egoisma ini berdasarkan contoh? Kerana apa? Kerana melalui contoh ini, kita semua akan lebih mudah faham tentang sesuatu ataupun sesebuah konsep yang kita nyatakan. Okey, dipersilakan saudari Farah Eliana untuk menjawab soalan yang kedua. Seperti mana yang kita tahu, terdapat dua kategori egoisma. Egoisma psikologi dan egoisma etika. Egoisma psikologi merupakan di mana seseorang itu ingin membuat kebaikan tetapi mempunyai motif dan niat yang tersendiri. Macam mana tu? Macam ni. Sebagai contoh, terdapat seorang pemuda kaya ingin memberi sumbangan kepada anak-anak yatim. Tetapi, dia mempunyai niat dan motif yang berbeza. Seperti, dia ingin memberi sumbangan itu kerana dia hendak masuk ke syurga, atau dia nak dapat pahala, atau dia juga boleh menjadi motif di mana dia ingin memberi sumbangan itu kerana dia ingin menunjuk-nunjuk kepada orang lain bahawa dia kaya dan mampu untuk memberi sumbangan kepada orang lain. Seterusnya, contoh tindakan egoisma psikologi adalah dalam situasi kebakaran di mana seorang pemuda ingin menyelamat seorang mangsa yang terkandas di dalam bangunan yang sedang membara. Pada luarannya, orang ramai akan nampak seperti pemuda ini buat benda yang baik. Dia ingin menyelamatkan orang lain, membahayakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi, pemuda ini mempunyai niat dan motif yang berbeza. Seperti dia buat perkara tersebut, dia menyelamatkan mangsa tersebut bukan kerana ingin menyelamatkan mangsa tersebut, tetapi ingin menampakkan, menunjukkan dirinya sebagai seorang yang berani dan seorang hero yang membantu masyarakat. Kemudian, egoisma etika pula merupakan di mana seseorang itu melakukan sesuatu perkara untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ingat tak lagi April 2020 di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan seluruh Malaysia. Masa itu, sangat ramai rakyat Malaysia membuat pembelian panik. Tahu tak kenapa perkara ini terjadi? Perkara ini terjadi kerana mereka merasakan mereka terpaksa melakukan perkara tersebut untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka risau jikalau waktu PKP, waktu Perintah Kawalan Pergerakan tersebut, kedai tak ada satu kedai pun boleh buka. Jadi, mereka mengambil inisiatif untuk membuat pembelian panik. Selain itu, contoh kedua yang saya akan bagi adalah di mana seorang gadis yang bernama Aina mempunyai seorang rakan baik yang bernama Aliza. Tetapi, rakan baiknya Aliza ni berperangai toksik. Dia suka mengongkong kawannya, dia suka cemburu dengan kawannya dan macam-macam lagi. Makin lama, kesihatan mental Aina semakin merosot dan semakin teruk. Dan Aina merasakan sangat tidak selesa. Makin lama, Aina makin tidak selesa dengan Aliza. Dengan itu, Aina mengambil keputusan untuk memutuskan persahabatannya dengan Aliza. Hal ini kerana Aina merasakan perkara ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan untuk kesihatan mentalnya. Terima kasih saudari Farah Eliana kerana telah menjawab soalan kita yang kedua. Jawapan dia tadi sangat-sangat kena dengan situasi semasa. Terima kasih saudari Farah Eliana. Jadi, saya mempunyai satu lagi soalan. Di dalam infografik yang telah disiapkan ini, terdapat data umum. Jadi, bolehkah sesiapa di antara kalian untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang data umum ini? Egoisma sering dikaitkan dengan altruisma. Berdasarkan data umum di infografik, ia menunjukkan hanya sedikit populasi manusia yang bersifat egoisma dan altruisma, manakala selebihnya bersifat seimbang. Tetapi persoalannya, apakah itu altruisma? Altruisma ni merupakan satu prinsip di mana seseorang itu mengutamakan atau melebihkan orang lain berbanding dirinya sendiri. Seseorang itu melebihkan kebajikan atau kebahagiaan orang lain dan tidak mempunyai niat atau motif sebaliknya yang akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Oleh itu, saya harap penerangan dan contoh yang saya berikan tadi semua boleh
dapat membantu semua untuk memahami tentang konsep egoisma ini. Ya, terima kasih saudari Farah Eliana kerana sudi untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang data umum yang ada di dalam infografi ini. Terima kasih. Jadi, tanpa membuang masa, kita bergerak ke soalan kita yang terakhir. Kalau tidak lain dan tidak bukan, mestilah saudari Nur Amirah Syaza yang perlu jawab. Okey, jadi soalannya ditujukan khas kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Nur Amirah Syaza. Okey, soalan dia berbunyi seperti, setiap konsep ataupun setiap perkara yang kita bincangkan mungkin ada kebaikan serta keburukannya. Mungkin ada kesanlah dengan bahasa yang lebih mudahnya. Jadi, bolehkah saudari Nur Amirah Syaza untuk menerangkan kepada kami semua tentang apakah kebaikan ataupun positif dan negatif yang ada dalam egoisma ini terhadap masyarakat ataupun individu? Ya, dipersilakan saudari Nur Amirah Syaza. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menerangkan tentang kebaikan dan kelemahan teori egoisma. Segelintir masyarakat Malaysia beranggapan buruk mengenai teori egoisma. Mereka mempunyai tanggapan sebegitu disebabkan oleh salah faham terhadap maksud sebenar egoisma. Teori egoisma menganggap sesuatu perkara itu baik apabila ia memberi manfaat kepada diri sendiri, manakala ia dianggap buruk atau jahat jika ia tidak dapat menguntungkan diri sendiri. Oleh itu, sesuatu perkara yang membawa kepada kepentingan diri sendiri adalah dianggap memenuhi kriteria teori egoisma. Kebaikan egoisma ialah dapat dilihat dengan membantu seseorang individu dalam mencapai matlamatkan diri. Hal ini kerana seseorang individu itu akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya berbanding orang lain berdasarkan situasi di mana diri perlu diutamakan terlebih dahulu daripada membantu orang lain. Sebagai contoh, seseorang dalam perjalanan untuk ke temuduga sesuatu pekerjaan. Pada waktu yang sama berlaku satu kemalangan dan individu tersebut memilih untuk meneruskan perjalanan ke tempat temuduga dan tidak membantu masa kemalangan tersebut kerana dikuatiri akan terlewat sampai ke tempat temuduga. Konklusinya, teori egoisma perlu untuk situasi di mana seseorang individu itu perlu mengutamakan dirinya daripada orang lain walaupun dalam keadaan yang getir. Seterusnya, teori egoisma dapat membantu seseorang individu dalam membina keyakinan dan prinsip kendiri yang kuat. Sebagai contoh, seseorang pelajar yang berlandaskan teori egoisma dapat dilihat mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan tahap kebergantungan terhadap orang lain rendah. Hal ini disebabkan oleh pelajar itu percaya dengan daya dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tambahan pula, pelajar yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan menyerlahkan lagi sifat kepimpinan yang mana amat membantu dalam bercakap di khalayak umum dan dalam membuat keputusan. Natijahnya, teori egoisme ini perlu diterapkan kepada pelajar dalam proses mengembalikan keyakinan diri dan kebergantungan terhadap diri sendiri supaya pelajar tersebut dapat tampil dengan lebih yakin dan mempunyai prinsip kendiri yang lebih kuat. Kelemahan teori egoisme ialah apabila seseorang yang mempraktikkan sikap egoisme ini akan menyukarkan mereka untuk bergaul mesra dengan orang ramai. Hal ini secara tidak langsung akan memberi impak negatif kepada individu tersebut oleh kerana manusia merupakan golongan yang bersosial. Sebagai contoh, apabila seseorang itu tidak mengamalkan kehidupan bersosial, mereka akan lebih cenderung untuk murung dan kehidupan mereka akan menjadi lebih hambar. Seterusnya, sikap egoisme ini biasanya mencerminkan sikap diri sendiri yang tidak berkeyakinan. Sekiranya seseorang itu mempunyai keyakinan diri yang rendah, maka mereka akan bersikap egoistik terhadap orang lain semata-mata untuk menutupi ketidakyakinan mereka itu. Individu yang mempunyai sikap egoistik juga biasanya tidak suka untuk berkongsi masalah mereka mahupun membantu individu lain dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, seseorang pelajar yang mempunyai sikap egoistik ini tidak akan berkongsi ilmu pelajarannya bersama rakan yang lain.
Ini secara tidak langsung akan memberi impak negatif kepada individu tersebut kerana sekiranya individu tersebut memerlukan pertolongan, tiada sesiapa pun yang akan menolongnya disebabkan telah hilang kepercayaan mereka kepada individu tersebut. Berikutnya, egoisme merupakan sikap yang negatif dan akan mendatangkan pelbagai masalah kepada masyarakat. Sekiranya masyarakat mengamalkan sikap tersebut, kehidupan masyarakat akan berada dalam kucar kacir. Egoisme tidak mengutamakan kemurahan hati, malah lebih mengejar kepada kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan hak masyarakat setempat. Hal ini akan memudaratkan orang ramai. Sebagai contoh, apabila semua peniaga mengamalkan sikap egoisme semasa menjalankan perniagaan, masyarakatnya akan menjadi mangsa dalam situasi ini. Manakala peniaga-peniaga pula akan bersaing antara satu sama lain dan semangat kerjasama antara mereka akan pudar. Ini akan menjurus kepada harga barangan akan melambung tinggi disebabkan oleh peniaga bersaing untuk mendapat keuntungan yang lumayan. Jadi, hal ini akan membebankan kepada rakyat kerana sikap peniaga yang mementingkan diri mereka sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Nur Amira Syaza kerana telah sudi untuk menjawab soalan kita yang ketiga tadi. Terima kasih saudari. Jadi, selepas berakhirnya soalan ketiga tadi, kita telah sampai ke penghujung. Jadi, sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya membuat kesimpulan secara umumnya. Secara umumnya, egoisme terbagi kepada pelbagai kategori, namun yang paling popular adalah egoisme psikologi dan egoisme normatif. Okey, take note yang tu. Setiap egoisme yang diterangkan mempunyai kebaikan dan juga mempunyai keburukannya, dan setiap individu perlu memahami dan mengawal sikap ataupun peranan masing-masing supaya egoisme dalam diri mereka tidak melampaui batas. Egoisme boleh digunakan pakai apabila seseorang itu merasa yakin tentang apa yang dilakukannya, ataupun apabila mereka melakukan sesuatu dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu mempunyai keuntungan. Sebaliknya, sekiranya seseorang itu tidak dapat mengawal sikap egoisme dalam diri, ia akan mendatangkan keburukan kepada diri sendiri dan orang-orang yang berdekatan. Oleh itu, setiap individu haruslah mendalami terkesan egoisme kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Baiklah, saya akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.